Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita start dululah sementara tunggu rakan-rakan yang lain join. Dekat Facebook baru ada 2 orang. Kat Zoom baru ada seorang. Kita tunggu lagi beberapa orang lagi. Okay, bertambah seorang dekat Zoom. Alright, so tak apalah, kita start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah malam ni kita nak discuss, bersembang-sembang berkenaan dengan saham. Seperti biasalah kalau ada soalan apa-apa je berkenaan dengan saham boleh terus tanya. Okay, kalau nak tanya counter pun kita boleh discuss lah berdasarkan technical analysis. Kalau buy call ke, nak masuk kat mana, nak jual kat mana, apa semua tu tak boleh lah. Itu analyst sahaja yang boleh bagi buy call. Itu pun analyst yang bernaung di bawah mana-mana syarikat broker sahaja. Even individu-individu biasa pun tak boleh bagi investment advice kalau tak ada lesen kan. Kalau Remiser dengan syarat klien sendiri boleh, dengan bersyarat lah ni, bersyarat kan, tak boleh directly bagi investment advice kan, melainkan diperlukan oleh klien. Okay, discussion boleh berdasarkan technical analysis. Alright, so selamat datang lagi sekali. Terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah kita teruskan dengan sesi discussion pada malam ini. Sebelum pergi lebih detail berkenaan dengan counter-counter apa semua sekali, saya nak share dulu berkenaan dengan indeks FBM KLCI. Macam biasalah kita tengok platform dulu, apa yang berlaku pada hari ini dekat M+ punya platform. Okay. So sebelum itu, kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, boleh komen satu dekat bahagian komen. Kita dekat Facebook macam mana? Dekat Zoom macam mana? Tuan-puan boleh dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, tekan 1. Saya kena buat mirror ni sebab dia, kalau saya gerak ke kiri, dia gerak ke kanan. Saya gerak ke kanan, dia gerak ke kiri. Cuba saya buat mirror sikit. Mirror sekejap video setting. Mirror my video. Kalau mirror my video, dia bergerak sama dengan pergerakan saya. Tapi nampak tak cantik. Nampak pelik. Alright, terima kasih semua. Kita baru ada Tuan Farid, Tuan Ghafar, Tuan Halim, Tuan Zulilmi, Tuan Kudus, Tuan Wan. Dekat Facebook pun kita ada 4 orang. Puan Zalifah, selamat datang. Kalau dapat dengan suara dengan jelas, gambar nampak okey, boleh komen satu dekat bahagian komen. At least saya tahu. Alright, so saya share screen. Sekiranya tuan-puan nampak gambar dekat skrin dengan jelas, gambar platform, boleh komen 2 dekat bahagian komen. Nampak tak? Kalau boleh nampak skrin dengan jelas, boleh komen 2 dekat bahagian komen. At least saya tahu. Alright, terima kasih. Terima kasih. Okay, so apa yang dipaparkan di skrin tu, kalau tuan-puan nampak, ini adalah FBM KLCI indeks hari ini. Okay, ini paparan pada platform M+ lah. Okay, paparan pada platform M+. Kenapa warna hijau? Sebab ini untuk Remiser lah. Ini untuk paparan Remiser, dia warna hijau. Kalau yang klien biasa, dia warna merah. Okay, so kalau kita tengok FBM KLCI, sebelah pagi memang cantik. Okay, dia drop sikit tapi dia menaik mencanak-canak, and then dia kehabisan gas. Okay, kehabisan gas. So, kenapa dia kehabisan gas? Nanti kita tengok chat dia apa yang berlaku kan. So sebelah pagi banyak counter-counter naik lah, macam TM naik, Mr. DIY, Dialog, Top Glove. Mr. DIY salah satu daripada indeks punya komponen, walaupun dia baru kan. Mr. DIY ni baru je listing. Baru je berapa tahun je kan. Tapi dia dah jadi indeks punya komponen kan kat sini.
So yang lain-lain ni semua yang menarik indeks turun ke bawah. Okay. Ini adalah komponen yang ada dalam indeks. Kalau tuan-puan tahu, indeks terdiri daripada 30 syarikat-syarikat besar lah. Okay. Syarikat-syarikat besar yang dipanggil sebagai blue chip lah kan. Alright, so hari ini teknologi memang terjun, energi naik, panjat, healthcare panjat, transportation logistik panjat tapi sideway, construction menurun, industri produk naik sikit pasal sideway, lepas tu ujung-ujung dia terjun. Plantation naik, property naik. Okay, so tapi kalau kita tengok macam ni, kita tak nampak sangat sebenarnya apa dia nak buat ni kan. Sebab kita hanya tengok sehari sahaja kan. Kita tengok pada hari ini sahaja. Tapi kalau tuan-puan nak tengok ke mana sebenarnya indeks dengan sektorial indeks yang lain-lain tu nak pergi, kita kena tengok pada chart. Okay, secara ringkasnya, okay, saya nak go through satu-satu. Kita tengok secara ringkas je lah. Kita tengok mana-mana yang sempat lah. Okay. Let's say kita tengok FBM KLCI. Kita tengok FBM KLCI. So, apakah yang sedang berlaku dekat FBM KLCI indeks? Kita punya indeks. So, kalau tuan-puan tengok dekat sini, kita masih lagi, ini saya tengok berdasarkan yearly chart. Yearly chart ni adalah setahun mewakili, satu candle ni mewakili setahun. Kalau tuan-puan tengok sekarang ni, candle ni adalah candle yang sekarang lah, 2022 kan. Candle yang sekarang masih lagi tintong-tintong lah, naik turun kan. So, kalau tengok FBM KLCI, ini ulangan lah kalau siapa-siapa yang dah memang follow kita punya discussion ni, memang kita ulang benda yang sama je kan. Sebab chart setahun, kalau dia nak bergerak satu candle setahun. So kalau nak melengkapkan chart dia, kena tunggu bertahun-tahun kan. Tapi kita tengok lah kita tengok, and then baru kita pergi satu-satu lah. Alright, so kalau siapa-siapa yang dah belajar tentang wave, obviously kalau nampak di sini adalah wave yang keempat lah. Okay, wave yang keempat. So kalau saya buat cincai-cincai pun lebih kurang macam tu lah dia punya wave dia kan. So dia punya sekarang indeks FBM KLCI berada dalam wave yang keempat, correction wave, dan belum tamat lagi. See? So macam mana kita nak tahu bilakah sepatutnya indeks FBM KLCI ini menamatkan dia punya correction wave yang keempat ini berdasarkan yearly chart? Untuk nampak lebih jelas, kita perlukan supporting indicators ataupun indikator-indikator lain yang support cara kita baca atau interpret chart tersebut. So, untuk kita boleh cakap yang bilakah dia nak habis ataupun dia dah habis ke dan sebagainya kan. So personally saya prefer gunakan indikator yang saya buat sendiri. Indikator yang saya buat sendiri. Kalau tuan-puan tengok kat sini, bila saya buka ni kan, bila saya buka nama-nama indikator yang ada pada chart ni, semua nama-nama dekat sini adalah nama-nama yang memang tuan-puan tak akan jumpa dekat mana-mana default setting punya indikator, memang tak ada lah. Sebab semua indikator ni memang kita buat sendiri kan. Alright. So melainkan OBV tu memang ada. Cuma saya tambah EMA je lah. Itu tuan-puan kalau nak pakai tu boleh carilah. Okay, memang dia ada default setting indikator tu. Tapi OSOB ni kita buat sendiri dan saya hanya share kepada ahli-ahli group klien, VIP klien saya sahaja. Okay, VIP klien memang semua dah dapat dah indikator-indikator ni kan. So kalau ada je indikator baru, ada tambahan mana-mana indikator, memang kita akan terus bagi kepada ahli-ahli group VIP klien lah. Okay. So apakah kegunaan dia? Kegunaan dia adalah sebenarnya nak simplifikan cara macam mana untuk kita baca chart. Kita nak tengok bilakah dia akan habis dia punya fasa oversold dan bilakah dia akan habis fasa overbought. Tak guna indikator ni pun boleh tengok. Cumanya indikator ni dia just simplify sahaja cara untuk kita memahami kan. So cara mudahnya nak baca dia macam ni. Okay, macam ni. Saya gabungkan dua teknik pembacaan chart. Satu, kita gunakan Elliott wave. Yang kedua, kita gunakan indikator untuk support cara kita baca Elliott wave. Okay. So basically ilmu pertama yang tuan-puan kena belajar untuk mahir cara baca chart adalah cara membaca Elliott wave ataupun cara nak baca wave yang ada pada chart.
So kena belajar betul-betul lah kan, belajar betul-betul detail lah. So baru faham. Kalau belajar cincai-cincai memang tak faham. Ataupun kalau tuan-puan baca sendiri, most probably kadang faham, kadang tak faham. Tapi kalau nak tengok dekat YouTube pun ada ada orang share lah cara nak baca elite wave. Tapi mostly depend pada kita punya understanding. Kalau tuan-puan jenis yang boleh belajar sendiri, insyaAllah boleh faham. Tak ada masalah. Okay. Tapi bagi saya better ada orang yang terangkan kepada kita, then baru kita boleh faham dengan cara yang betul kan, dengan cara betul. So even saya pun belajar jugalah daripada cikgu kan, beberapa orang guru lah untuk faham kan. So once kita dah faham, senang. Contoh macam FBM KLCI ni kita dah tahu kan kosong dekat mana. So lebih kurang saya buat cincai-cincai yang memang cincai-cincai punya wave, dia lebih kurang macam tu. Okay. So kita boleh nampak 1, 2, 3, 4, 5 macam tu lah yang lebih kurang. Tapi ini saya tak buat detail lah kalau nak belajar detail kena berguru lah. Saya pun boleh je nak ajar kan tuan-puan. Even ahli-ahli group klien pun memang kita ada buat kelas juga untuk ahli group klien kan. So belajar secara detail. So untuk FBM KLCI, sebelum ini dia dah masuk area oversoul, and then dia dah keluar daripada area oversoul dan menuju ke arah area overbought. Kebetulan ke memang betul-betul terjadi? Sini adalah area oversoul, sini adalah area overbought. Adakah dia kebetulan ataupun ia memang betul-betul memang sepatutnya memang macam tu? So most probably sebab indikator ni belum cukup data lagi, so saya expect dia memang macam tu dia punya pergerakan dia. Sini adalah area overbought. Okay, sini adalah area overbought, sini oversold, sini oversold. Okay, situ dia punya tu dasar dia. Dan sini most probably sini adalah area oversold. So berdasarkan indikator dengan wave, okay, indikator dengan wave, most probably kita punya FBM KLCI, dia punya projection lah projection, bilakah oversold ni akan tamat area sini lah. Sepanjang ini masa duration untuk berlakunya oversold punya area. Okay, itu hanya projection lah, tak semestinya betul kan. So basically area-area sini barulah berlakunya tamat fasa oversold untuk yearly chart FBM KLCI. So kalau let's say kita tengok pada chart macam ni, conteng-conteng ni dah tak nampak apa dah kat sini. Kalau let's say kat sini betul-betul tamat area oversold, most probably kita akan nampak indeks FBM KLCI akan rebound area sini. Kalau tengok pada timing dia mungkin antara 2027, 2028 sehingga 2029 macam itulah lebih kurang kan, jauh lagi kan. So kalau kita just berdasarkan indeks FBM KLCI sahaja, memang tak nampak jalan lah kan. Macam lama betul nak tunggu indeks bullish, tak ada peluang lah nak masuk kan. So macam mana cara dia kan untuk kita supaya dalam keadaan bearish macam ni, dalam keadaan yang indeks bearish macam ni pun kita masih lagi dapat trade dengan tenang sebab kita dapat pilih counter-counter yang bagus. Macam mana cara dia? So cara dia tak lain dan tak bukan dengan kita kena kaji individual counter. Kena kaji individual counter dan kena ada ilmu lah cara nak interpret counter tersebut dengan cara yang betul. Okay? Saya dah bagi tadi, sekurang-kurangnya ada 2 benda yang tuan-puan kena belajar untuk memahami projection pergerakan counter dengan cara yang betul. Yang pertama, mesti kena belajar Elliott wave. Mesti kena ada. Sebab saya dah pernah bagi tahu sebelum ni sebenarnya kan, dia macam ni. Sekejap saya share dulu. Slide. Slide conteng-conteng. Dia slide conteng-conteng ni walaupun dia hanya contengan, tapi banyak benda dah yang kita discuss sebelum ni. Okay, banyak sangat dah benda yang kita dah discuss sebelum ni. Nanti soalan Tuan Zuhaimi nanti saya jawab. Alright, so ni. Ini adalah berdasarkan apa yang saya faham. Okay. Bagi seorang manusia, ini tuan-puan yang dah dengar ni macam ulangan je lah. Bagi seorang manusia lah, untuk kita dapat berdiri tegak, bergerak, kita perlukan sistem sokongan tulang-tulang. Kita bagi sebagai skeletal system. Okay. Sistem tulang-tulang. So kalau ada tulang, muscle-muscle yang muscle kan, otot-otot kita ni baru boleh
melekat dekat tulang. So bila ada tulang, muscle boleh melekat dekat tulang. So kalau tak ada tulang, muscle tu tak boleh melekat. So bila ada muscle, barulah kulit boleh melekat dekat muscle tu. Okey. Tapi kalau kita hanya ada tulang, ada otot, ada kulit sahaja, kita tak berani nak keluar rumah. Tak ada baju kan. Tak menutup aurat. So kena ada baju, barulah lengkap kan. Baru lengkap kan. So basically sistem otot rangka ni boleh saya relatekan sebagai wave ataupun Elliott wave ataupun dia punya rangka pergerakan cat tu. Even kalau saya tutup candle ni, saya tutup candle ni. Ni saya tutup candle ni, kita hanya nampak rangka dia sahaja kan. Sekejap saya pasang dulu rangka dia lebih kurang macam ni. Okey. Kita pasang je rangka dia dulu kan. Kita hanya nampak rangka dia sahaja kan. Okey. Pun kita boleh tahu dah arah dia ke mana dia nak pergi kan. Tu contoh je lah. So rangka ni macam ni lah, ini rangka. Even saya dah buat dah pun sebenarnya indikator yang zigzag indicator tu untuk tengok rangka dia kan. Nama dia zigzag 2. Ini saya dah bagi untuk ahli-ahli group klien, ahli group VIP klien. Alright. So kalau saya tutup semua indikator-indikator lain, saya hanya pasang zigzag ni sahaja pun kita dah nampak ada arah ke mana counter tu nak pergi berdasarkan rangka dia kan. Alright. So kalau tengok pada yang muscular system atau sistem otot ni kan, ini lebih kepada kita pasang candle lah. Ni bila dah ada candle tu baru dah dia nampak lebih jelas kan, dia nampak lebih jelas. So bila dah nampak candle tu sepatutnya expected kita dah tahulah dia punya rangka pergerakan cat tu nak pergi mana kan. So bila dah ada otot-otot baru ada kulit kan. Kulit-kulit ni macam dia nampak lebih cantik lah kan. Kalau especially kalau kulit yang shiny, yang basah-basah, dia tak nampak terlampau kering, yang cukup kelembapan dia nampak cantik. So lebih kepada indikator lah. Apa-apa indikator-indikator yang kita pasang dekat cat tu dia macam seumpama kulit lah kan. Kulit nak nampak lebih cantik, nak touch-up makeup lah apalah kan, kita letak kat kulit. Mana ada orang letak makeup dekat otot kan, kat kulit kan, otot kat dalam kan. Then untuk nampak lebih perfect lagi barulah kita letakkan advanced ataupun custom made indicator. Alright. So kalau tak nak letak yang basic indicator, pakai yang custom made ataupun advanced indicator pun kita boleh nampak dah. Okay, macam saya sekarang ni memang kita pakai advanced punya indicator lah. Kita dah custom made sendiri untuk nampak lebih jelas ke mana arah, apakah benda-benda yang kita nak tengok kan. Right. So macam indeks FBM KLCI ini hanya projection lah. Tak semestinya jadi. Tapi kalau jadi, betul lah kita punya prediction macam tu kan. So basically, indeks masih bearish. Kalau tuan-puan mengharapkan indeks tiba-tiba terbang, dia agak tak logik lah untuk yearly chart. Sebab dia masih berada dalam fasa penurunan. Okay? Dia masih berada dalam fasa penurunan. Cuba kita tengok 6 monthly. Okay? Berdasarkan chart 6 bulan, 6 bulan. So ni satu candle ni 6 bulan. Indeks baru je tamat dia punya bullish punya zone. Okay, bullish punya zone. Kalau saya ambil macam ni, ini kita just ulang-ulang je lah sebab mungkin ramai yang join malam ni yang tak pernah tengok kan, berdasar cara kita nak interpret chart kan. Right. Ini berdasarkan 6 monthly. Kalau tuan-puan tengok dekat sini, sini adalah fasa right. Hidup balik. Zoom tiba-tiba mati. Saya share screen. Okey, lagi sekali. Tuan-puan boleh dengar suara ke? Gambar nampak ke? Kalau suara okey, gambar okey, boleh komen 2. Komen 2 lah. Okay, kalau suara okey, gambar okey, boleh komen 2. Saya punya Zoom tiba-tiba mati pula. Dia mungkin overload. Okay. Alright, kita sambung sikit lagi. Alright, terima kasih Tuan Farid, Tuan Zulhilmi. Okay, sini overbought, sini oversold. And then dia pun buat overbought lagi sekali kat sini. And then sekarang dia sedang buat oversold. So, kalau
tuan puan tengok ni kan, oversold ni, adakah dia dah habis? Persoalannya kan, adakah dia dah habis? Basically saya nampak belum lah. Saya nampak belum habis. Sebab sebelum ni, kalau perasan yang bullish bearish zone ni, apa-apa yang di atas midline bullish, apa-apa yang di bawah midline bearish. Sebelum ni bullishnya manjang. Sampai sini dia jadi bearish dah. Boleh nampak ke? Sekejap, stop sharing dulu. Sekejap saya ingat task manager kot. Kadang-kadang Google ni yang buat hal ni, dia makan apa ni? Apa benda tah? Ni Google Chrome ni kan, dia makan banyak apa ni? Tengok. Dah besar tadi. Zoom meeting 4. Zoom meeting lah yang makan banyak band ni. Apa dia panggil? RAM. Tapi RAM, saya punya CPU RAM besar. Inilah teknologi. Teknologi yang diharapkan sepatutnya memudahkan, dia jadi payah. Macam mana nak upgrade? Macam mana nak upgrade? Upgrade apa? Upgrade Zoom ke upgrade komputer? Okay. Apa ni? Facebook pun dah problem lah. Okay. Facebook okay. Saman Zoom lah. Itulah hari tu nak saman tapi tak reti. Kena hire lawyer sikit lah. Tapi hire lawyer dah berapa ribu. Right, so kita sambung. 8 gig RAM. Sekejap saya check. Saya punya komputer berapa gig ya? Macam mana dah nak check? Lupa dah. Mana dia punya tu? Kat sini kot. Properties. RAM 16. 16. Windows 10. Dah yang lain-lain saya tak kerti dah. Sampai situ je. C4 bit operation. Ada pen lagi. Boleh guna pen. Tapi tak guna-guna pun. Right, so daripada merapu-merapu tu kita sambung sikit lah kat sini. Alright, untuk 6 monthly, okay, ke sebab saya pakai ni Snip and Sketch ni, tapi saya ingat macam tak ada kaitan sangat. Right, kita sambung sikit. So untuk 6 monthly sepatutnya ini saya punya anggapan lah. Ini dia punya untuk dia menghabiskan dia punya oversold area kawasan sini. So sekurang-kurangnya lah, sekurang-kurangnya tak nampak screen. Sorry. Alright, terima kasih. Remind. Terima kasih. Remind. Tak nampak screen. Nampak dah? Nampak ke? Alright. Okay, cantik. Okay. So, untuk 6 monthly, inilah saya punya expectation. Sepatutnya dia akan buat double oscillator bottom. Istilah baru kan. Oscillator pun ada double bottom. Tapi saya beranggapan macam tu lah. Apa masalah sebenarnya Zoom ni? Dia nak suruh kita berhenti awal lah kot. Nampak kan? Dia lag sekejap hitam, sekejap putih, hitam putih. Sehingga kena tutup dululah. Saya punya ni M+ ni saya tutup, bagi dia apa ni? Kurang sikit lah penggunaan tu. Saya tutup WhatsApp, saya buka balik kat sini. Ataupun saya tutup lah PowerPoint ni. Banyak sangat benda buka, kadang dia mati. Telegram tak ada masalah kot.
Tapi Facebook saya tak boleh lah nak tutup. Nanti tuan-puan ada soalan, tanya, nanti saya tak nampak. Okay. Right. So okay. Inilah ini saya punya pandangan je lah. Sekurang-kurangnya sampai sini. Ni mungkin lama sikit ke macam tu lah. Kalau tengok pada normal ZZ dia macam tu lah lebih kurang kan. Macam tu barulah dia macam tu. Tapi tu tak boleh nak percaya sangat. Itu projection sahaja. Tapi chart memang dia akan bergerak dalam normal curve. Normally dia kalau saya nampak dia macam tu. Ini dah habis, ini dah habis. Ini baru start kan. Kalau kita, okay, saya buang balik semua yang saya contoh-contoh tu kan. Ini dia ke bawah sepatutnya. Then baru dia akan curve naik balik. So most probably macam tu. Alright. So ini untuk 6 monthly. So kita pergi cepat sikit lah. So kan tak sempat nak tengok counter. Alright. Untuk 3 monthly dah 2 kali dah oversold. Sekarang nak menuju ke arah overbought. That's why tuan-puan perasan sekarang dia dah mula bullish sikit kan. Sebab indeks untuk 3 monthly sedang menuju ke arah overbought. Okay. So sepatutnya dia memang akan bullish sedikit lah. Okay. Sebab overbought, apakah maksud overbought kan? Macam kita dah selalu bincang lah kan. Buyer ramai. So terlebih beli. Bila buyer ramai, terlebih beli, tak ada seller. Dia punya momentum jadi bullish lah. Okay. So most probably harga boleh naik. Macam tu je kan. Right. So monthly pula kita tengok monthly. Untuk monthly dia dah habis overbought. Okay. Sedang menjadi oversold. Okay. Sedang menuju ke arah oversold. So untuk monthly chart, most probably dia akan masih lagi nak meneruskan penurunan lagi. Okay. Masih nak meneruskan penurunan lagi. Alright. Tapi untuk yang short term, kita tengok pada weekly chart. Okay, untuk short term. Weekly chart, weekly dan daily chart untuk short term. Untuk weekly chart, dia dah masuk area overbought untuk indeks FBM KLCI. Masuk area overbought. Sedang testing midline. Ingat tak apa yang saya cerita hari tu? Indeks akan test 1530 sebab dia punya resistance midline resistance dia dekat situ. So dia betul-betul dah test 15 paling tinggi tadi indeks naik 1527. Sikit lagi nak test 1530 kan. Tapi bila kita nak nampak dia punya indikator ni, generally masih ada momentum untuk price membuat kenaikan. So most probably saya expect price akan break midline resistance di sini. Okay, break. Tapi dia tak akan sustain lama sebab momentum dah berada di ni, kita consider dah puncak lah kan, dah masuk area overbought kan. Area overbought normally tak lama sangat. Tak lama sangat. Dalam beberapa minggu je kan. So mungkin akan ada 1-2 candle je lagi. Break midline, naik tinggi sikit, then dia akan momentum dah berkurang dan dia akan drop balik. Sebabnya generally long term index masih bearish. So kalau ada rebound pun, rebound ni kita consider sebagai rebound yang temporary sahaja. That's why sepanjang beberapa minggu ni indeks memang bullish kan. So itu bukanlah petanda yang indeks dah mula masuk dalam uptrend. Dia memang uptrend sekarang tapi temporary rebound sahaja. Okay? Nah, dia temporary rebound sahaja sebelum disambung lagi downtrend dia. Sebab generally untuk yearly chart indeks masih dalam fasa wave 4 correction wave. Ni masih menurun lagi. So kalau dia naik pun dia bersifat sementara je lah. Right. So tapi adakah bila kita tahu indeks naik sementara dan akan turun lagi menyebabkan kita tak ada pilihan untuk cari counter-counter yang berpotensi untuk naik? Tak juga sebenarnya. Sebab individual counter, tuan-puan kena tengok dia punya individual wave dia macam mana kan. Okay. Sebelum ni ada M Plus bagi, kalau siapa-siapa yang follow M Plus on the go ni, M Plus on the go ni, kalau tak follow boleh follow lah. Ini memang public channel. So siapa-siapa boleh follow M Plus on the go. Dia bagi stock to watch setiap hari. Setiap hari ada stock to watch. Dan dalam ni ada kalau saya tak silap sebelum ni ada Fianma. Ada Fianma kan. Fianma ni antara salah satu counter yang memang kita duk discuss banyak kali
Kita discuss dalam group klien. Bukan sekali ya, banyak kali kan, berkali-kali. So kenapa saya discuss berkali-kali counter Fianma ni kan? Dia sebenarnya sebab cat dia cantik lah. Tu je sebenarnya, tak ada sebab apa pun, sebab cat dia cantik kan. Cat dia cantik. So cantik tu berdasarkan apa? Long term dan short term. Dua-dua lah long term dan short term. Tu. Okay. So tapi tak, nantilah kalau ada masa kita tengok balik. Alright. So kita tengok sekali imbas, kita tengok sektor-sektor lain. Macam okay, kita tengok kenapa sektor teknologi sekarang sedang buat rebound, sebab weekly chart dia baru keluar daripada oversold, sedang menuju ke arah overbought. Adakah dia akan masih meneruskan momentum dia? Saya beranggapan masih, sebab dia belum cecah dia punya midline. Dia belum cecah dia punya midline. Cumanya adakah momentum dia masih kuat untuk cecah ke situ? Kita berharap lah, kita berharap. Semoga ada momentum sikit lagi naik, cecah sini. Sekurang-kurang cecah je. Okay, bila cecah, then baru dia akan sambung balik dia punya bearish momentum. Sebab monthly chart dia masih bearish. Okay, baru je habis dia punya green zone, nak masuk ke red zone. So untuk short term kita nampak weekly chart teknologi sedang buat temporary rebound. Okay, sedang buat temporary rebound. Sampai mana? Sampai resistance dekat sini lah. Ini dia punya resistance kan. Bila cecah resistance, break tak break tu kena tengok next momentum. Okay, next momentum. Itu untuk teknologi. Right, kita tengok lain. Ini kita tengok chart sahaja, bukan buy call ke apa, tak ada. Kita tengok chart sahaja. Untuk consumer, consumer sedang berada dalam fasa overbought, dah break midline, dah berada dalam fasa overbought, dah break midline. Okay. So adakah masih ada momentum? Generally saya nampak masih ada momentum lah, sedikit lagi masih ada momentum. Sebab overbought dia pun masih peringkat awal kan. So most probably akan cecah resistance area sini. Ini resistance yang chart tu memang automatically chart tu yang plotkan. So saya buang lukisan-lukisan ni semua. Okay, saya buang ni lukisan-lukisan ni. Chart yang kita pakai ni, dia ada automatic support and resistance. Okay, automatic support and resistance. Kalau saya tutup indikator ni, tak nampak apalah. Kita sendirilah kena decide. Kan, kita sendiri kena decide. Okay ke tak okay kan. Tapi bila saya pasang indikator ni, kita dah nampak dia punya support, resistance. Right. So, tapi ada satu cara lain lah kalau tuan-puan nak tengok cara apa ni, yang agak efisien untuk tengok, pasang channel. Okay, pasang channel. Bila kita pasang channel pada chart yang besar macam ni, okay, kalau sekiranya price break downtrend channel, sebenarnya itu adalah tanda-tanda rebound yang bagus. Okay, tanda-tanda rebound yang bagus, dan kena confirmkan dengan indikator kat bawah lah. Kalau ada momentum yang bagus tu, kalau dia break downtrend channel dengan momentum, then that's mean dia punya breakout tu breakout yang genuine. Okay, genuine dan breakout yang ada momentum yang kuat. Okay. Right. So untuk consumer, cuba kita tengok long term dia. Ni long term 1-2. Long term dia baru wave 2 kan. So sepatutnya nak turun lagi lah. Sepatutnya nak turun lagi lah. Kalau tengok 6 monthly pun masih dalam oversold. 3 monthly pun masih dalam, okay. Dah habis oversold 3 monthly. Sedang menaik. Jadi kita tengok monthly lah. 3 monthly saya ingat tak berapa ni sangat. Monthly pun adalah possibility untuk dia membuat kenaikan. Sebab nampak dia dah keluar sikit lah daripada oversold menuju ke arah overbought kan. So sepatutnya dia akan ada rebound sikit lah. Okay. Tapi weekly dah mula rebound. So saya nampak weekly adalah possibility untuk rebound sikit lagi. Rebound sikit lagi, sekurang-kurangnya dia akan test dia punya resistance dekat area sini lah. Cuba kita tengok balik teknologi. Saya tak tengok tadi teknologi punya yearly dengan 6 monthly kan. Alright, ini teknologi punya yearly chart masih dalam bearish punya yearly chart. 6 monthly masih bearish. Okay. Sini dia punya bullish ni, ada exit signal, so dia sedang menurun. Kalau tuan-puan perasan teknologi punya sektor, dah lama dia bullish kan. Dah lama sangat dia punya overbought. Bayangkan overbought dia daripada tahun sini kan, dekat sini, area sini, tahun berapa tu, 2013, 2014. Dia punya overbought. So overbought dia bertahan sampai
Sampai sinilah tahun ni lah 2022. So berapa tahun tu kan? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 10 tahun overboard. 10 tahun overboard, bayangkan. Bila 10 tahun overboard, penat tak? Penat jugalah kan. So that's why dia mula slow down sikit lah. Dia mula slow down sikit. So sekarang ni kita nampak dia sedang nak menjadi oversold lah. Sebab dah lama sangat overboard kan. Kena berehat lah dulu kan. Kena berehat lah dulu. Bagi seller pula jual-jual kan. Alright, so kalau tengok monthly, memang dah habis dia punya green zone ni. Okay, dia punya bullish momentum dah habis. Sekarang nak jadi bearish momentum untuk monthly chart. So kalau ada rebound pun saya berpendapat dia adalah temporary rebound untuk monthly chart. Okay, and then kalau tengok pada weekly chart ni pun most probably dia akan rebound sampai midline sahaja, and then akan meneruskan penurunan lah sebab monthly dia masih bearish. Okay, right. Ada soalan tadi kan, mana tahu lepas pilihan raya market bullish kan. Syarat dia adalah dia kena tengok macam ni. Kita ada 3 komponen, kita ada 3 pihak utama yang terlibat di dalam pasaran FBM KLCI. Kita ada retailers, iaitu kita lah orang-orang biasa yang modal so-so je, orang-orang biasa-biasa yang trade dalam pasaran saham, dipanggil sebagai retailers. Even kalau ada millionaire yang biasa-biasa, millionaire yang trade sendiri tu apa semua tu pun masih lagi dikonsider sebagai retailers lah. Okay, orang biasa yang trade dalam pasaran saham. Okay, pihak yang kedua, kita boleh tengok dalam RHB punya channel. RHB channel dia tulis macam ni. Kita ada retails ataupun retailers. Kita ada institution. Institution ni terdiri daripada pihak-pihak yang ada dana yang besar di bawah kerajaan Malaysia lah. Okay. Contoh macam KWSP, LTAT, KWAP kan. Dana tu, dana ni kan, Permodalan Nasional dan lain-lain lah. So itu adalah institution. Skrin gelap. Skrin gelap ke? Oh, okay. Restart screen sharing is stopped unexpectedly. Nak kena saman betul dah ni. Zoom ni. Okay. Boleh nampak kan? Saya share yang participation tu. Ada 3 pihak, institution, retail dengan foreign fund. So, institution ni, dia terdiri daripada dana-dana yang modal-modal yang besar. Okay? Dia yang pengaruh yang besar terhadap pergerakan saham-saham. Sebab kebanyakan counter-counter yang ada institution masuk, barulah kita nampak ada pergerakan pada saham-saham tersebut. Okay? Pihak yang ketiga yang begitu penting terhadap FBM KLCI adalah pihak foreign fund. Foreign fund ni pun adalah dana asing. Boleh jadi individu, boleh jadi fund manager, boleh jadi syarikat-syarikat. Tapi dari luar lah yang membawa dana-dana yang begitu besar juga. So dia macam kalau kita consider zero sum game kan, zero sum punya game. Sekejap adakah skrin saya masih sharing? Ataupun dah berhenti sharing. Sekejap saya cuba stop sharing sekejap. Oh, masih sharing kalau tengok sebelum ni pun memang kita boleh nampak contoh macam ni kan. Institution menjual, foreign fund dengan retail membeli. Kadang-kadang dia bertukar-tukar, ni institution masih menjual, foreign fund dengan retail membeli. Tapi dia bukanlah maksudnya hari tu tak ada langsung orang membeli, tak. Maksudnya okey, contoh macam ni. Institution menjual, retail menjual, foreign fund membeli. So dia kadang-kadang dia bertukar-tukar lah. Kadang-kadang dia bertukar-tukar.
Itulah bila share macam ni tiba-tiba screen pun jadi gelap. Tapi basically apa yang saya nak cerita, okay? Kita kita back to the original question. Adakah kesan daripada pilihan raya kepada market? Actually, untuk foreign fund masuk ke dalam kita punya pasaran, apakah faktor utama yang menyebabkan mereka decide nak masuk ke pasaran saham Malaysia? Siapa boleh jawab? Tuan Puan dah tahu dah ni sebenarnya kan. Tuan Puan dah tahu dah ni. Apakah faktor utama yang menyebabkan foreign fund keluar dan masuk pasaran saham Malaysia? Foreign fund ni keluar masuk. Faktor utama apakah? Siapa tahu? Boleh jawab-jawab. Teka-teka. Betul kan? Politik kan? Political stability. Apakah syarat untuk mendapatkan kestabilan politik berdasarkan situasi semasa politik kita? Berdasarkan kita punya sistem parlimen kita. Apakah syarat utama yang boleh menyebabkan sesebuah kerajaan Malaysia stabil berdasarkan sistem parlimen yang kita ada sekarang? Siapa boleh jawab? Kekukuhan politik itu betul dah. Kita pergi lebih dalam lagi. Apakah faktor utama yang boleh kita cakap kerajaan stabil berdasarkan sistem parlimen kita sekarang? Siapa tahu? Siapa yang follow lah parlimen? Siapa tahu? Ahli-ahli group boleh jawab. Rakan-rakan dekat Facebook kalau tahu boleh jawab je, tak ada masalah. Good leader. Kadang-kadang leader tak bagus pun tak apa. Janji ada penasihat yang bagus. Apakah faktor utama yang menyebabkan sesebuah kerajaan itu stabil? Kekuatan parti yang memerintah hampir betul. Okey, hampir betul. Kena ada seorang parti je yang pegang tak semestinya. Kira-kira pelabur tu natijah daripada kerajaan yang kuat. Kerajaan yang stabil. Jawapannya adalah 2/3 majoriti. Betul Puan Suryani. Right, 2/3 majoriti. Tak kira lah daripada mana-mana pihak, sama ada pembangkang ataupun kerajaan. Kalau kerajaan semasa mendapat majoriti 2/3 pada pilihan raya akan datang, dia akan menjadi kerajaan yang kuat. Ataupun mungkin tiba-tiba ada alliance yang baru ataupun pakatan yang baru, tiba-tiba dapat 2/3 majoriti, then dia akan menjadi kerajaan yang kuat. So, 2/3 majoriti akan menyumbangkan kepada kestabilan politik. Selagi sistem politik kita macam ni, tak capai 2/3 daripada mana-mana pihak, dia tak akan stabil. Okay? So, apa yang saya jangka? Apa yang saya jangka? Cuba kita tengok balik. Alamak.